Okey, Assalamualaikum dan selamat sejahtera. So hari ini kita akan tengok tentang lab bagi encoder, iaitu yang mana dalam lab ni kita akan tengok conventional logic circuit gate dia yang akan menghasilkan macam mana bentuk encoder tu, kita punya operation untuk macam mana kita nak faham operation encoder dan juga macam mana untuk design dan construct jenis-jenis encoder yang akan kita berikan dalam lab nanti. Okey. So, untuk introduction, kat sini saya ada nyatakan apa fungsi encoder. Okay, macam kita tahu, dia adalah combination circuit yang akan perform reverse operation untuk decoder lah. Okay, jadi kat sini, dia kata kat sini adalah maksimum bagi 2 inputs line dan menghasilkan and output lines. Apa maksud dia kat sini? Okay, ni antara jenis-jenis encoder lah. Okay, dia adalah kalau tengok encoder adalah multiple input lines yang banyak akan menghasilkan multiple input lines juga yang sedikit berbanding yang input tu. Okey. Kita kata macam tu, kalau kita tengok antara several types of encoder yang kita akan tengok, antaranya adalah 4-to-2 encoder. Okey, kita ada 4-to-2 encoder, kita ada 8-to-3 encoder, kita ada 16-to-4 encoder. Ni type-type dia lah. Kita ada binary encoder, kita ada priority encoder. Okey. Selain tu, kita ada satu lagi jenis iaitu decimal to BCD. Okey, decimal to BCD ni kita akan buat dalam lab ni nantilah. Okey. Okey, untuk yang 4-to-2 encoder, okey, dalam ni kita mentionkan jenis 4-to-2 dan juga 8-to-3 lah, antara yang saya tunjuk lah. Okey. So, kita tahu 4-to-2 maksudnya 4 input akan keluarkan 2 output. Okey. So, 4-to-2 lah. Okey. Yang ini adalah 8-to-3. Okey, tapi dalam lab kamu nanti yang kamu akan verify dia punya operation tu. Okey, kita tengok pada procedure. Okey, tengok nombor 1. Okey, dia minta kamu untuk fill in truth table bagi encoder. Okey, untuk truth table bagi encoder, kita tahu input dia 4, output dia 2. Okey, untuk truth table, saya buat kat sini. Okey, encoder ni dia apa yang dia buat? Okey, encoder ni apa yang dia buat? Dia akan pilih satu active input sahaja. So, dia akan decide untuk pilih satu active input dan menghasilkan output yang kita kendaki. Okay. So, kalau kamu tengok, kalau 4-to-2, so kita tahu 4-to-2, kita buat truth table. Contohlah. So, 4-to-2, kita namakan kita punya input. Ni kamu nak letak input kamu terpulang lah, nak letak apa. Kalau macam sini saya pakai Y kan, A dengan Y kan. Kalau kamu nak pakai A dengan Y boleh, kamu nak pakai D dengan Q pun boleh. So, let's say kita kata Q1, Q0 sebagai output. Okay, kita tahu 4-to-2 4-to-2 output dia. So, D1, D2, D3. Okay, so kat sini kita akan buat dia punya ni truth table dia. Okay, so bila kita kata ada 4 possibility, 4 kali input yang aktif, okay, maksudnya hanya selection setiap satu sahaja. Okay, so kita tengok dia akan pilih yang ini. Okey, untuk menghasilkan output 00. Okey, yang ini output yang kamu akan hasilkan ni ada 4 lah, 4 possibility. Okey. So, maksudnya nampak tak kat sini? Selection 4 input, kita nak pilih satu je.
nak pilih satu setiap kali value 4 tu cuma satu je active input yang kita akan pilih lah. Jadi bila kita punya input yang active input ni denote, kita akan dapat output 00. Okay, so kalau ini yang ini D1, kita akan dapat bacaan dia 10 dan 11. Okay, so maksudnya yang lain ni kita letak 0. Okay, so kita ini adalah truth table bagi 4 to 2. Okay, ini 4 to 2 lah. Kalau truth table bagi 8 to 3. Okay, 8 to 3 kita kena tambah lagi sikit. Maksudnya, kita ada 8. So, maksudnya denote sampai di 7. Okay, output Q2, Q1 dan Q0. Alright, so output Q2, Q1 dengan Q0. So, tengok 1, D2, D3, D4, D5, D6. Alright. So, setiap selection ni kita tahu dia ada possibility output dia, bit dia yang kita akan keluarkan tu. Kita tengoklah. Okay, ni untuk table 8 to 3. 8 to 3 lah. Okay, so kita akan aktifnya setiap satu tu lah. Kalau untuk 8 to 3. Okay, sekejap ya. Okay. So kita tahu untuk setiap selection input, dia kata hanya satu single active input pada satu-satu masa. Jadi setiap satu ni kena setiap tu ada satu sahajalah. Macam ni, satu yang ini saja pada ketika ni. Ini ketika ni, ini ketika ni, ini ketika ni. Ni untuk 4 to 2 lah. Okay, kalau 8 to 3, kamu kena buatlah 8 kat situ. Okay, so kamu akan dapat sini. Okay, ni saya tak kira dia punya tu lagi lah. Okay, cukup lah 8. Okay, so dia punya ni semua yang mana aktif. Hanya satu sahaja setiap kali output ni terhasil, hanya satu sahaja yang akan dipilih. Okay, so dia akan hasilkan 0. Okay, bila denote yang dipilih, dia akan hasilkan value 0. Macam ni, denote dipilih akan hasilkan value 0. D1 akan jadi 1. 01 ni 1 lah. Kita baca dalam binary kan. Okay, so yang lain ni kita buat 0. Right, ini 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0. Okay, yang lain tu kamu fill in lah macam biasa. So, dia sini akan jadi 0, 0, 1. 0, 1, 0. Okay, so dia akan baca dalam decimal dia adalah nilai 1, 2, 3 lah macam tu. Alright. Okay. So, kita tahulah ini 4 kepada 2 lah. Okay. So, yang sebelah ni adalah 8 kepada 3. So, yang ini awak rewrite lah sampai awak habis semua sekali itulah. Make sure bilangan kosong apa semua tu cukup lah. Ni saya tak buat ni lah. 101, 110, 111. Okay. So, dia punya selection adalah okay, bila binary 000, dia akan pilih denote. So, ini dia macam 8 to 3 ni macam lebih kurang kepada selection lah. Dia kadang-kadang encoder ni dia boleh juga jadi a part of function multiplexer. Ni mungkin awak tak faham lagi. Nanti awak akan jumpa lah. Nanti dalam chapter yang terakhir. Alright. Okay.
So kita kata kat sini tadi yang ini kita dah minta untuk fill in truth table. Tadi saya dah tunjukkan truth table dia tadi tu. Okay, so write boolean function for each output. Okay, by using, lepas tu yang ni awak kena buat lah boolean function dia. Lepas tu implement two boolean function for 4 to 2 by using two input OR gate. Okay, macam biasa. So yang tadi truth table, sini awak dah buat, masukkan truth table dia. Masukkan truth table. Okay, yang ini kena lukis gambar. Boolean function ni terbitkan. Macam mana nak terbitkan boolean function ni? Okay, yang ini awak akan belajar juga nanti. Okay, boolean function ni kita boleh refer macam ni. Okay, saya bulatkan yang untuk Q1 ni. Okay, Q1. Kita ambil yang mana? 1. Okey, macam kita kata dalam kita punya makmal, kita kebanyakan akan pakai SOP lah sebab kita nak output dia produce 1. 1 baru nampak lah dia LED menyala semua kan. Okey, so kita akan tengok Q1. Kita akan buat persamaan boolean bagi 4 boolean expression. Okey, untuk 4 to 2. Dia akan tengok pada berapa banyak output. Boolean expression ni akan refer kepada output. Okay, so dia akan refer kepada output. Kalau 4 to 2 akan ada 2 boolean expression. Kalau 8 to 3 kita akan ada 3 boolean expression. Okay, so kalau macam ni kita akan tengok yang mana satu je lah yang ni. Okay. Yang satu sajalah. Yang ni lah. Okay, so kita tulis balik. Q1 equal to, okay, apa yang ada kat situ? Q1 yang aktif adalah D2. Okay, yang ini aktif adalah D3. Kita buat D2 tambah D3. Okay, itu untuk Q1. Manakala Q0 pula? Okay, Q0. Okay. Q0 kita akan baca. Q0 sama dengan apa yang aktif kat situ. Ini adalah D1, ini adalah yang mana yang mana satu saja. Kita pilih yang mana satu dan yang input yang aktif. Okey, output satu dan input yang aktif baru menghasilkan boolean expression. Okey, Q0 sama dengan D1 plus D3. Okey. So D1 plus D3. Alright. Persamaan untuk Q0 equals to D1 plus D3. Okay, so kita boleh terus buat expression dia lah. Okay, so kat sini kalau kamu perasan, dia tak ada denote kan? So kalau tak ada denote tu tak perlu buat pun tak apalah, direct je. Okay, so kamu tengok kat situ, dua-dua adalah plus kan? D2 plus D3 dan D1 plus D3 kan? Jadi ia akan melibatkan get OR. Okay, get OR. Okay, so saya buat OR gate untuk apa? Okay, saya kat sini saya pilih Q0. Okay, so saya letaklah kat sini D1, D2 dan D3. Okay, so D1 sama dengan plus D3 lah. Okay. Manakala kalau Q1 pula, Q1 okay, adalah D2 okay, so kita ada tu lah. Okay, so dapatlah dia punya circuit. Okay, so kat sini kalau kita tengok dia ada minta kan. Okay, so kita ada minta by using two input OR gate. So kita tengok meet tak awak punya requirement to input OR gate. So maksudnya, so kita dapat dah dia punya ni. Alright, so apa yang awak buat adalah truth table encoder ni. Circuit yang kita derive berdasarkan truth table tu. Boolean expression pun dah dapat. D equals to berapa-berapa. Okay, dan operation. Operation ni akan menentukan sepatutnya awak akan dapat samalah dengan truth table tu. Alright. So
itu adalah untuk kita kata untuk 4 kepada 2 encoder lah, 4 to 2 encoder. Okey, untuk yang ini, yang ini kita akan buat decimal to BCD. Tadi saya dah tunjuk dah type antara yang kita akan buat adalah decimal to BCD. Okey, so yang ini kita akan buat dan ini kita akan buat decimal kepada BCD lah. Okey, apa dia decimal kepada BCD? Okey, decimal kita tahu nama pun sini decimal 10 input. BCD kita ada 4 input. Okey. Sekarang dia suruh awak fill in dalam table 2.1 dan construct breadboard. Okey. So fill in awak dalam ni. Okey, decimal to BCD counter. Okey. So diminta awak buat yang ini. Okey, yang ini ada ada 2 cara lah. Okey. Ada 2 cara. Kenapa saya kata 2 cara? Yang pertama, awak boleh draw basic. Okey, awak boleh draw basic. Dan buat selection sendiri. Ini salah satu. Otherwise, awak boleh direct untuk buat menggunakan table yang ada. Okey. Contoh macam tadi tu saya bagi yang ini kan. Okey, yang ini saya bagi 4 kepada 2. Okey, 4 kepada 2. Jadi sekarang awak kena buat 10 kepada 2 lah. Okey, 10 kepada 4. Okey. So awak kena buat 10 kepada 4. Okey, saya tunjuklah contoh. Kalau awak buat 10 kepada 4, okey, so awak buat decimal to BCD lah. Decimal to BCD. Okey, so maksudnya ada 10 kepada 4. Okey, tadi dekat dalam kita punya ni, saya dah berikan dia punya ni sebagai ini Y adalah input. Manakala A adalah output lah. Okey, so awak boleh labelkan dia Y adalah input, A adalah output lah. Okey, so ini salah satu lah kita boleh buat. Okey. Okey, as usual, A3, A2, A1, A0. Okey, so ini bukan D. Dia adalah Y. Y9. Okey. Y0 hingga Y9. Kenapa Y0 hingga Y9? Awak tengok semula kita punya table kat sini. Sebab tu dia kata decimal ke BCD. Decimal ke BCD. Sebab sini 10, sini 4. Awak kira yang Y ada berapa, A ada berapa. Okay, so should be kalau 10 tu kita tahulah Y0 hingga Y9. Kalau ni 4, A0 kepada A3. Right? Okay, so kita dapatlah yang macam tu. Okay, so sekarang kita nak tentukan apa yang ada dalam truth table. Ni table untuk 2.1 ni kena tengoklah dia buat apa. Ini draw, tapi saya gunakan kawasan tu untuk buat truth table lah. Awak jangan ikutlah yang saya tu, saya nak guna tempat tu saja untuk tunjukkan cara. Okey, so awak buat lah. Okey, so kita tahu dia mesti ada satu selection input yang aktif. Okey, 4. Okey, so maksudnya kamu akan ada possibility output yang akan keluar adalah 10. Okey, so pada ketika 0, 0, 0, 0, okey, maksudnya yang ini akan bermula 0 hingga 9. 0 hingga 9 bermaksud 0, 0, 0 hingga
1001. Okay, so table awak nanti akan at the end dia adalah 1001. So dia akan fill in lah. Okay, table ni make sure dia ada 10 bilangan dia. Okay, dia ada 10 bilangan dia. Ya. Alright. So awak tengok kat sini. So dia akan single input yang aktif akan ikut 1, 1, 1, 1, 1, 1 sehinggalah last kali 1. Kat 9 yang 1. Diakhiri dengan 9. Dimulai kosong kat sini. Okay. So dia punya yang itu kena tengok lah. So awak fill in. Kena fill in sama macam yang tadi tu. Awak nampak kan yang single active line dia adalah untuk setiap line tu. Okay, nampak kan yang ni. So dia akan okay, sekejap. Kamu akan dapat, kalau macam ni dia akan dapat macam ni. Okay, kalau yang ini kita akan dapat macam ni. Okay. So should be every single line ni kena ada satu yang aktif. Yang lain tu kosong. Okay. Sama juga yang berlaku dengan BCD. Okay, sama juga berlaku dengan BCD. Dia akan hasilkan. Okay, dia akan hasilkan kosong lah daripada sini sampai sini. So kosong, hasilkan 1. Alright, so berapa bilangan line dia adalah 10. So kita kata 10 ni bermaksud 0 sampai 9, iaitu 000 sampai 111. Mesti ending dia adalah 111. 1001. Okay, so tu kena ingat lah. Alright. Okay. Jadi, okay, sekarang awak dah dapat dah dia punya yang ini kan. Okay, dia ada beberapa cara lah. Okay, either awak nak buat direct PCD yang ini, ataupun awak cuma pilih je yang mana awak nak buat. Okay, awak pilih je mana yang awak nak buat kat sini. Tu bergantung. Okay, kalau awak nak buat yang basic ni tak ada masalah, boleh juga. Okay, so yang ini kita akan tengok bila ini berlaku. Okay, dia akan menghasilkan kita punya table yang selection yang tertentu sahaja. Okay, sebagai contoh kita tengok kalau kat sini, kalau Y 8 yang aktif. Okay, saya bagi contoh lah. Okay, saya bagi contoh, ini antara yang ada lah kan. Okay, saya bagi satu contoh. Okay, otherwise dia buat direct juga pun boleh lah. Saya buat je lah. Kamu punya ni direct. Okay. Y6, Y7, Y8. Okay. So, 5, 6. Okay, saya tambah lagi. 7. 8. Alright. Okay, so kita ada 8 kat situ. Kita punya adalah 0001, 0110, 0011, 0100, 0100, 0111, saya ada terlebih ke? Okay, jap. Ini, sini 1, sini 1, sini 1, sini 1, sini 1. Okay, so ada terlebih 1 kat situ. Okay. So, sini 1. Okay.
So sini, 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 sini. Okey, ni 1001. Alright, yang ini untuk basic lah Okey, untuk basic. Lepas tu kamu akan buat boolean expression dia. Okey, boolean expression. Boolean expression kena ada 4 sebab output ada 4. Boolean expression iaitu A0, A1, A2, A3. Okey, kita tengok apa yang ada dekat boolean expression tu. Okey, paling mudah kita highlightkan yang paling sikit dulu. Paling sikit adalah yang ini. Nampak? A3 tu. A3 yang terlibat kat situ adalah apa? Nilai apa kat situ? Okey, nilai bagi ini, Y ni dengan Y ni. So, kita tahu A3 adalah Y 8 plus Y 9. Okey, yang kita dapat Y 8 plus Y 9. Alright. Okey, A2 pula. A2 ada apa? Kita ambil itu. A2 kita tengok ada yang ini. Ambil nilai 1 saja. A2 nilai itu adalah, kita tengok sini. Ini merujuk kepada ni Y0, Y1, Y2, Y3, Y4. Y4, Y5, Y6, Y7. Y4 kan tadi. 1, 0, 1, 2, 3, 4. Y4, Y5, Y6, Y7. Okey. Alright, dapat kan? Okey, lepas tu A1 pula. A1, apa dia A1? Kita tengok. Okey, yang ini. Yang ni dengan yang ini. Okey, apa A1? A1 adalah ini Y2 dengan Y3. So, kita buat dulu. Y2 plus Y3. Lepas tu, yang ini 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 dengan 7. Okey, tambah Y6 dan Y7. Okey, Y6 dan Y7. Okey, last kali A0. Okey, A0 ada apa? Okey, A0 ada ini. Ada 4 juga A0. Okey, so A0 ada Y1 plus Y3. Okey, tu dia dulu. Y1 plus Y3. Okey, ini Y 1, 2, 3, 4, 5. Okay, 5, 7 dengan 9. 5, 7, 9. Okay, so tambah Y5, Y7, Y9. Okay, so kita dapat dia punya nilai tersebut. Okay, dah dapat nilai tersebut. Baru boleh lukis gambar boolean kat tepi ni. Baru boleh lukis gambar boolean kat tepi ni. Alright, macam mana saya nak suruh awak buat gambar tu? Okay, circuit tu. Okay, minta tolong awak buat satu line. Okay, contohnya Y0 sampai Y1, Y2, Y3, Y4. Okay, sekejap. Saya buat lukis kat mana ya.
Sekejap, saya padam sikit. Okay. Y1, Y0, Y1, Y2, Y3, Y4, Y5, Y6, Y7, Y8, Y9. Alright. So sekarang yang ini, kalau boleh kita buat satu line panjang. Okay. Kenapa saya buat line panjang ni? Sebab saya nak guna nanti. Lepas tu nanti kita padam lah yang mana tak perlu. Okay, Y1, 1, 3, 5, 7, 9. Yang Y1, 3, 7, 9. Okay. Saya buat. Okay, saya buat sini lah. Okay, so Y1, so nampak ni ada 5 kan? Okay, so maksudnya ini adalah A0. Okay, Y1, Y3 pula. Ambil sini Y3. Okay, Y3, Y5 pula. Banyak sikit lah. Ni. Okay, Y7. Y9. So maksud ada 5 kat situ. Right. So sekarang A2 pula. A1 pula. Y2. Okay, saya pakai warna lain lah pula. Okay, Y2. Saya buat besar sikit. A1. Okay, so Y2. Okay. Y2. Okay, yang mana ni kenapa saya buat macam ni? Sebab dia punya ni lah. Okay, so nak kata dia tak ada connecting lah. Y3 dengan Y6. Okay, Y6, Y7. Okay, so dapatlah untuk A1. Lepas tu, kita buat A2 pula. Okay, A2. Ni semua gate OR tapi dalam lab nanti awak kena split lah dia punya ni. Sebab dekat dalam lab kita cuma OR tu ada 2 input saja. So maksud kalau ada 4 input ni kena ada 2 gate lah. So yang ini Y4 So Y4. Okay, Y4, Y5. Okay. Dengan Y6, Y7. Y7. Alright. Dan seterusnya, last sekali adalah kita buat untuk A3. Okay, A3 adalah Y8 dengan Y9 je. Alright. So, dapatlah basic gate kamu. Okay, dapatlah basic gate kamu. Okay, yang lain-lain ni kamu boleh potong lah. Alright. So, awak akan dapat. Okay, nampak tak? Dalam ni tak ada pun Y0. Okay, kenapa Y0 tak ada? Sebab dalam persamaan kita tak guna. Okay, dalam persamaan kita tak guna. Okay, tapi awak nak tulis ke apa ke ikut awak lah. Okay. So, kita dapat persamaan untuk yang ini. Okay, dapat dah circuit dia yang ini. Okay. Sekarang nanti awak kena construct circuit ni. Lukis, masuk semula dalam table. Okay, table apa? Table yang ini. 2.1. Okay, masuk dalam table 2.1. Okay, nampak ni. Draw basic decimal encoder to table 0.1 and construct on breadboard.
Sekarang circuit ni awak kena construct dalam breadboard. Okay, circuit ni dalam breadboard. Okay, so masuk dalam breadboard. Okay, apa yang awak nak kena lakukan? Okay, sekarang kita tengok. Okay, bergantung pada data ni, awak pilih ikut table ni sahaja. Okay, pilih ikut table ni saja. Jadi, awak onkan satu pada ketika 8. Y8. Onkan satu pada ketika nilai 8. So, maksudnya ambil satu jumper. Dekat Y8 ni, kita onkan. Okay, tengok mana yang kena. Bukan semua kan yang kena. Onkan nilai 8. Jadi, apa yang menyala kat sini? Pada ketika nilai 8 tu, okay, kalau kita onkan dia, kita tulis kat sini. Okay, kalau warna hijau, sini, nilai 1 sini, 8. Awak tengok, dia akan onkan sini kan, 1. 1 or dengan yang lain tu, kosong. 1 or kosong, kita akan dapat 1 kat sini. Okay, yang lain ada tak connect dengan Y8? Tak ada kan? Jadi, kita akan dapat bacaan 1, 0, 0, 0. Jadi, awak fill in kan awak punya table. Okay, A3, 1, 0, 0, 0. Macam tu. Alright? Okay. Let's say kalau kita tengok Y5. Okay, Y5 apa yang berlaku? Bila kita onkan Y5, kita bagi nilai 1 kat Y5. Alright, kita padam yang ni. Bagi nilai 1 kat Y5. Okay. So, nampak? Ada as long as dia satu je yang mana libatkan gate dia akan dapat 1. Okay, nampak tak? Okay, yang bawah ni langsung tak libat langsung. Jadi, kosong. Okay, yang ini ada Y5 tak? Ada kat sini. So, 1. Or kan? Or gate kan? Mana-mana as long as 1, dia akan dapat nilai 1. So, ni ada tak? Tak ada juga. Kosong. So, yang ini ada tak? Ada. 1. Alright? So, sekarang kita rewrite 0, 1, 0, 1. Okay, awak baca. 0, 1, 0, 1. Okay? So, yang ini nanti akan sambung pada LED lah. Okay? Akan sambung pada LED. Ini semua akan sambung pada LED. A0 lepas ni LED. Perintang LED, perintang LED. Okay, so kita akan tengok dia menyala lah. Okay, yang ini kita akan pakai switch. Okay, cara paling mudah, instead of awak nak pakai switch, awak pakai direct jumper pun boleh. Okay, so macam kalau kita tahu yang mana nilai kosong, tak perlulah letak kat jam kat VCC, kat ground sajalah. Okay. Alright, okay. So, itu adalah lab untuk esok. Alright, so tulis observation yang awak perolehi berapa, apa, sama ke dengan yang itu. Jadi, proofkan adakah ia betul ataupun sebaliknya. Alright, okay, itu saja. Terima kasih. Assalamualaikum.